ada menyatakan ikhlas. Bab yang keenam daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kepujian pada syarak dalam kitab yang ketiga, dalam kitab Penebagi Hati, pada menyatakan ikhlas, yang mana dalam kitab Penebagi Hati ini dia ada satu mukaddimah dan 3 kitab. Satu mukaddimah itu berkaitan dengan pengenalan ilmu tasawuf. Kemudian kitab yang pertama ada 7 bab pada menyatakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan dan kaki. Itu bahagian pekoh. Kemudian kitab yang kedua ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan, sifat mazmumah. Kemudian sekarang ni kitab yang ketiga pada menyatakan kitab yang 3 ni ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian. Sekarang sifat kepujian yang keenam daripada 10 sifat kepujian. Sifat kepujian yang pertama taubah, yang kedua khauf, yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, yang kelima terdahulunya syukur. Sekarang bab yang keenam ikhlas, yang ketujuh tawakul, yang ke-8 redha dengan qada Allah, yang ke-9 ingat akan mati. Betul? Yang ke-10 hak mana tinggal? Kena tengok belakang. Apa dia belakang tinggal? Taubah, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas. Yang ke-6 lepas ikhlas tawakul. Tawakul yang ke-7. Lepas tawakul kasih akan Allah, yang ke-8. Yang ke-9 redha dengan qada Allah. Yang ke-10 ingat akan mati. Itu 10 sifat kepujian pada syarak. Yang ke-6 ikhlas, yang mana disusun sifat-sifat kepujian ini dia ada kaitan. Taubah mari daripada nak taubah ni takut akan Allah, pindah pada sifat kepujian kedua takut. Nak dapat takut yang sempurna, orang yang takut akan Allah akan bawa pada sifat zuhud yang keempat. Orang yang zuhud ni akan sabar. Orang yang sabar ni akan syukur. Nak dapat kesempurnaan syukur, ikhlas. Ini kaitan antara satu-satu sifat kepujian. Ikhlas ni daripada bab if'al lah. Akhlasa yukhlisu ikhlasan, membersihkan. Dia khalis ni asal maknanya bersih. Bersih. Ikhlas ni maknanya apa? Ikhlas ni jujur. Itu ikhlas dari segi bahasa lah. Bersih, jujur, itu ikhlas. Jujur. Mana jujur ni? Hak zahir dengan hak batin samalah. Hak zahir buat taat, hak batin pun taat juga. Hak zahir buat taat. Buat taat ni buat perintah Allah. Hak batin apalah? Hati kerana Allah nah. Tapi kalau zahir buat perintah Allah, hak hati bukan kerana Allah, itu riya, itu munafik. Itu munafik. Zahir buat taat, tapi hati tidak jujur, bohong.
Sebaliknya hati zahir buat perintah Tuhan, tapi hati bukan kerana Allah Ta'ala dia buat perintah Allah tu. Apa orang munafik dia panggil, orang nifak, orang yang tidak jujur, orang yang berpura-pura. Tu orang nifak. Dia munafik. Abdullah bin Ubay tu nombor 1. Itu munafik i'tiqadi. Dia menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ni riya, ni yang tidak ikhlas, munafik amali. Menzahirkan taat, menyembunyikan derhaka. Menzahirkan taat, mengikut perintah Allah, tapi di hati bukan kerana Allah, kerana supaya dipuji oleh orang. Tu orang yang berpura-pura. Nifak dia panggil. Nifak amali. Amalan orang yang berpura-pura, orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur. Jadi ikhlas ni bersih, jujur, tu ikhlas. Dari segi bahasa lah. Tapi dari segi makna nanti samalah lebih kurang makna dia. Ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu, apa dia ikhlas pada syarak ni? Menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat. Menunggal ni dengan kosa ifradullahi fit ta'ati bil qasdi. Menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat. Menunggal ni dengan qasad. Menunggal mana pun menunggal semata-mata kerana Allah lah. Tu menunggal. Bukan kosi. Kosi ni kerana Allah juga, kerana dunia juga. Tu tidak menunggalkan. Faham tak tunggal? Tunggal ni satu lah. Wahdaniyah ada terjemah dengan tunggal, tapi kita tak jadi terjemah tunggal. Wahdaniyah esa satu. Tu wahdaniyah esa satu. Tunggal, tunggal kita rasa pelik. Kalau tunggal ni pula ada hok dalam hutang tu. Tu tunggal juga. Tu benda lain lah. Tu benda lain. Tunggal esa lah. Menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat. Mana apa ni? Hanya kerana Allah. Tu ialah. Tu tunggal lah tu. Hanya kerana Allah. Pada segala ibadah dengan kosa, dengan bahawa ibadah hanya semata-mata kerana Allah, tidak kerana yang lain. Ini makna ikhlas. Kerana Allah, tiada kerana yang lain. Dan iaitu menunggalkan Allah pada segala taat dengan kosa tu, bahawa menghendaki ia seseorang dengan taat itu. Dengan taat itu, taat ni tiap-tiap kebajikan, itu dia panggil taat, akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Semata-mata menuntut taqarrub ilallah. Ini taqarrub ni, hampir kepada Allah. Itu makna menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad, iaitu bahawa menghendaki ia seseorang dengan taatnya itu akan semata-mata. Itu menunggal. Itu dia menunggal. Akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah. Tiada akan suatu yang lain daripadanya. Tiada mana tiada menghendaki ia dengan taatnya itu akan suatu yang lain daripadanya, daripada menuntut hampir kepada Allah. Tidak ada yang lain. Tiada mana tiada menghendaki ia dengan taat itu akan sesuatu yang lain daripadanya, yang lain daripada hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lain ni? Ini misal bagi yang lain. Seperti
puji manusia dan harta benda dan lainnya daripada segala tujuan dunia. Itu dia contoh suatu yang lain daripada menuntut hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadapan dia akan ceritalah berkaitan dengan martabat ikhlas tu sendiri. Sebab di sini menuntut hampir kepada Allah Ta'ala semata-mata, tiada kena lain. Tapi contoh yang lain di sini dunia, perkara dunia. Dia kalau nak kira yang lain daripada menuntut hampir kepada Allah, nak kira halusinya, termasuk nak pahala, nak syurga, itu semua yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni sekarang ni ikhlas semata-mata menuntut hampir kepada Allah. Tiada akan sesuatu yang lain daripadanya daripada menuntut hampir kepada Allah, termasuk menuntut pahala kerana nak dapat syurga, kerana nak dapat nikmat dalam syurga. Ada ni. Tapi di sini yang lain dia tidak contohkan. Umpama pahala, umpama syurga, umpama nikmat syurga. Sebab dari segi syariahnya, menuntut pahala, menuntut syurga, nak dapat nikmat syurga, termasuk di dalam menuntut hampir kepada Allah juga. Ini bicara syariat ni. Bicara hakikat lain. Bicara hakikat lain. Semata-mata taqarrub ila Allah, selain daripada Allah, nak pahala, nak syurga, nak nikmat syurga, syirik dia panggil. Itu bicara hakikat. Itu bicara lain tu. Kita bicara syariah di sini. Kita bicara syariah. Faham tak ni? Sebab kalau bicara hakikat, nak pahala, nak syurga, nak nikmat syurga tu bukan kerana Allah tu, kerana makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga makhluk, nikmat syurga makhluk. Kalau kita sebut pula nikmat syurga ni pula, tua muda pun sama, nak bidadari lah. Tua sama, muda sama, nak bidadari. Tak mau bidadari, nak bidadari. Lepas tu nak buat apa? Nak apa bidadari? Nak tengok, nak setuh gitu. Nak apa bidadari? Cuba tanya orang tua, nak apa bidadari? Ayat tu kan. Lepas tu sembahyang kerana nak setubuh bidadari. Orang nak gamak bunyi. Ada sebut gitu, kasar bunyi. Kenapa kuat buat ibadat ayah haji? Saya nak bersetubuh dengan bidadari. Orang kau jawab gitu. Dan nak bidadari nak apa? Aku mana? Rajin ayah haji wa amat. Ni nanti bulan Ramadan ni lagi rajin wa amat. Nak syurga, nak nikmat syurga, bidadari ya. Tapi nanti dia akan bicara syariat, dia letaklah dia punya pangkat martabat ikhlas tu sendiri. Sebab tu dia dalam kitab Minhajul Abidin dia letak dua ikhlas. Satunya ikhlas amal, satunya ikhlas menuntut pahala. Ada kitab Minhajul Abidin. Satunya ikhlas amal, satunya ikhlas menuntut pahala. Ikhlas amal itulah semata-mata menuntut taqarrub ilallah, menuntut hampir dengan Allah, menuntut redha Allah, tiada kerana yang lain. Yang kedua, ikhlas menuntut pahala. Tu ikhlas dan kitab Minhajul Abidin. Dan ikhlas menuntut pahala.
Lepas tu pahala nak apa? Nak dapat balasan syurga, nak dapat nikmat syurga. Dalam kitab hikam syarahan Tuku Pulau Manis, ijma' ulama wa amal kerana nak pahala ikhlas. Dia gitu. Ijma' ulama dan kitab hikam syarahan Tuku Pulau Manis, ijma' ulama buat amal kerana nak pahala. Ijma' ulama ikhlas seumpama tu. Ikhlas. Ada ni. Ijma' ulama dalam kitab hikam syarahan Tuku Pulau Manis. Jadi bicara hakikat kok, nak pahala, nak syurga dipanggil bahagian nafsu. Nafsu ukhrawi, nafsu belum mati. Nak pahala, nak syurga ni nafsulah, keinginan. Dipanggil nafsu ukhrawi. Orang yang seumpama ni orang jahil, orang yang ghafalah, orang yang tiada mahabbah dan tiada makrifah akan Allah. Ada dalam kitab hikam syarahan Tuku Pulau Manis. Tapi dinyatakan juga nak pahala ikhlas ijma' ulama, sah amal dia ijma' ulama. Tapi tadi kata nak pahala contohnya itu bagian nafsu, itu orang jahil dipanggil. Walau mutabahhiran bil ilm, walaupun melaut ilmu pun jahil. Nak pahala, nak syurga ni, dia kejahil. Dan orang yang ghafalah, orang lalai, orang yang tiada mahabbah, tiada kasih akan Allah, mahabbah khasah lah. Orang kasih akan Allah ni nak Allah Ta'ala lah, bukan nak barang milik Allah. Ada ni macam orang kasih ke orang tu lah. Orang kasih ke orang ni nak ke orang tu ke nak barang milik dia? Ada ni orang kasih ke orang ni lah, nak ke tuang dia ke nak barang ada di tuang dia? Bukan nak tuang dia tak semak pun, tuang dia uduk. Tapi kenapa nak apa tu? Nak barang milik dia, sebab dia orang gaji besar, orang pakak besar, harta benda banyak. Nak ke tuang tu nak semak, nak buat apa ke dia? Pada ni apa kasih kepada barang milik tuang dia, bukan nak ke tuang dia. Itu bukan kasih yang sebenar. Nak cari hak kasih yang sebenar, nak kepada tuang, tambah kepada barang, buat macam cerita Piramli lah. Buat macam cerita Piramli, hak bubuh dalam kain apa gitu. Yang dia bubuh dalam tu macam-macam kan. Hak di berlaku anak raja tu. Tu barulah. Gi rumah penumpang, menyamuk orang susah. Tengok. Nak ke dak? Ada ni. Oh ni mari-mari dengan kereta besar, cerita gaji mahal, tak ada apa dah lah, orang nak selalu lah. Nak kerana kasih ke tuang ke, kasih ke barang milik dia, kasih pada barang milik dia, itu bukan kasih yang sebenar. Sekarang ni wa amal ibadat kerana Allah ke kerana barang milik Allah? Kerana barang milik Allah, pahala syurga. Panggil tiada mahabbah, tiada kasih akan Allah, dan tiada makrifah. Mana apa? Tiada makrifah khasah, tak naik maqam aulia, maqam syariat. Ada ni. Tapi daripada kasih akan barang milik Allah tu, pahala syurga, akhirnya akan naik kepada kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam ginilah asalnya dia kasih kepada harta milik seseorang. Bila dia berkahwin saja, berumah tangga elok je, sampai satu peringkat dia kasih akan tuang dia tu. Walaupun akhirnya harta benda dia habis dah, pangkat dia hilang dah, dia tetap setia. Sebab apa? Daripada kasih akan barang milik dia, akhir naik pada kasih akan tuang dia. Gitulah peringkat dia. Pada ni
Jadi kalau seseorang tu kasih akan pahala, nak ke pahala, nak ke syurga, barang milik Allah, tak akan jadi salah. Sebab apa? Sebab Allah yang tawarkan pahala dan syurga. Nabi yang cerita fadilah amal, Nabi yang cerita berkaitan dengan syurga, kerana nikmat dalam syurga. Naklah apa yang ditawarkan, apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul, pahala dan syurga, hati kita nak kepada pahala syurga, dia jadi salah. Ada kena gitu. Pandai ni. Ni kena letak molek ni, pembicaraan ni. Molek pembicaraan. Ada orang ceramah dia kata, dak ikhlas, syirik kepada Allah. Itu bicara apa? Itu bicara apa? Dalam kitab Minhajul Abidin, satu ikhlas amal, satu ikhlas menuntut pahala. Nama ikhlas ada. Ikhlas amal, semata-mata menuntut hampir kepada Allah, semata-mata menuntut redha Allah. Itu ikhlas peringkat muhibbin dia panggil, orang yang benar-benar kasih akan Allah. Ikhlas peringkat muwahhidin, orang yang sampai maqam tauhid khas. Ini ikhlas peringkat muqarrabin, orang yang hampir hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas menuntut pahala, dipanggil ikhlas bagi orang yang mukhlisin. Kena tak molek lah. Dan ada pula ikhlas hak nombor 3 dan kitab mana kau hati. Dan kitab Minhajul Abidin letak 2 je ikhlas. Letak 2 je ikhlas. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin, ikhlas nombor 3 dan kitab mana kau hati ni dibicarakan juga. Wa amal akhirah, nak manfaat dunia, bukan nak akhirat. Mana? Dia semayang sunat duha, dia baca surah Waqiah supaya murah rezeki. Berezeki itu bahagian dunia ke bahagian akhirat? Bahagian dunia. Semayang sunat duha itu ibadat, baca surah Waqiah itu ibadat. Tiba-tiba nak murah rezeki. Bila nak murah rezeki ni, ni bahagian dunia. Ini bahagian dunia, habuan dunia dia panggil, murah rezeki. Dan kitab Panah Bagi Hati ni, dia letak ikhlas juga. Ikhlas nombor 3, ikhlas yang paling rendah. Dia bayar zakat. Dia bayar zakat bukan kerana nak pahala. Dia bayar zakat bukan kerana nak syurga. Dia bayar zakat kerana takut Allah Ta'ala binasa harta-harta dia yang lain. Sekarang dia bayar zakat bukan kata nak pahala, nak syurga. Dia bayar zakat hanya semata-mata takut Allah Ta'ala binasakan harta-harta dia yang lain. Makna apa situ? Habuan dunia juga. Dia nak selamat harta dunia lain. Tu ikhlas nombor 3. Ada yang kita bicara dalam kitab Panah Bagi Hati ni. Cuma dalam kitab Minhaj, Imam Ghazali ada dia punya huraian pula. Semayang sunat duha, baca surah Waqiah, nak murah rezeki. Imam Ghazali pecah 2 pula. Kenapa nak murah rezeki? Kenapa? Nak murah rezeki ni habuan dunia. Okey, nak murah rezeki ni habuan dunia. Buat ibadah nak dunia, murah rezeki. Situ Imam Ghazali buat 2 jalan pula. Murah rezeki kenapa? Kerana nak belajar agama, kerana nak menyempurnakan nafkah keluarga. Tu balik pada akhirat pula tu. Murah rezeki ni bahagian dunia. Faham tak? Tapi murah rezeki ni kenapa? Nak belajar agama. Tu balik pada akhirat. Murah rezeki kenapa? Kerana nak menanggung nafkah keluarga wajib atas dia. Tu balik akhirat. Tu barulah ikhlas. Ikhlas. Sebab apa? Sebab walaupun tengah tu nak mau rezeki itu bahagian dunia, tapi mau rezeki itu untuk akhirat, untuk belajar agama akhirat, untuk menyempurnakan nafkah keluarga akhirat. Ikhlas. Tapi kalau mau rezeki kenapa? Kerana nak bermewah-mewah dengan dunia, nak berbangga-bangga dengan dunia. Itu riak, bukan ikhlas gitu. Itu bukan ikhlas. Ada kalau semayang sunat duha, orang yang baca surah Waqiah
Nak rezeki apa? Nak bermewah-mewah, nak bermegah-megah. Tak ada gitu. Ke macam mana? Tapi kalau betul-betul nak rezeki sebab apa? Nak berbangga-bangga dengan orang lain. Tu riak. Itu bukan ikhlas. Itu nak kita minhajam. Dia bagi dua pula. Tapi kalau sini ni ikhlas semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala, menuntut redha Allah Ta'ala. Tapi termasuk di dalam menuntut hampir kepada Allah di sebuah syariat, janjian daripada Allah dan Rasul. Jadi kalau orang tertarik dengan janjian Allah dan Rasul, tiba-tiba jadi tak ikhlas, tak menasabah lah. Macam contoh buat banding tadilah. Orang nak ke dia kerana pangkat dia, kerana harta dia. Dia tak boleh marah pada orang perempuan tu, sebab dia yang jaja cerita. Dia datang tu nak tunjuk dah kekayaan dia nya. Dia datang tu tunjuk cerita dia ni orang banyak harta. Jadi perempuan pun nak ke dia kerana harta dia. Tak boleh nak marah. Sebab dia yang kehadapankan kekayaan dia, pangkat dia, harta dia. Lepas tu nak kata, awak perempuan tak ikhlas, awak nak saya bukan saya, kerana harta saya. Dah kamu yang ceritakan harta kamu. Tak boleh nak marah lah. Jadi sekarang ni, pahala ke syurga ke adalah tawaran daripada Allah dan Rasul. Tapi ikhlas ni peringkat syariat ni macam kita lah. Kerana Ramadan ditawarkan dengan gandaan pahala, rajin wa amal. Sebelum Ramadan, selepas Ramadan kurang rajin wa amal. Kenapa tu? Kerana ikhlas menuntut pahala tu. Pergi Mekah, pergi Mekah, rajin wa amal. Awal-awal duduk masjid dah rajin wa amal. Sebab apa? 100,000. Dia balik kampung jadi kendor semula. Tu sebab ikhlas dia, ikhlas menuntut pahala, bukan ikhlas hak nombor satu. Ikhlas hak nombor satu ni sama sahaja. Bulan mana sekalipun dia hamba Allah, tempat mana pun dia hamba Allah. Ni ikhlas hak nombor satu. Bulan Syaban ke, Ramadan ke, Syawal ke, dia hamba Allah. Duk tanah haram Mekah ke, duk tanah Malaysia ke, dia hamba Allah. Kenapa nak bezakan? Kenapa nak bezakan? Ada ni. Tu ikhlas nombor satu. Ikhlas menuntut pahala ni dia ada beza lah. Dia ada beza sebab Ramadan lain, tanah haram Mekah Madinah lain. Sebab apa? Lain apa? Kita hamba yang sama, Allah Tuhan yang sama. Lainnya mana? Lain dah. Dari segi pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi menuntut pahala. Duk tangga tu lah. Ada ni. Ada orang ceramah dia kata, pergi Mekah, kuat amat ibadat, seolah-olah Allah duk Mekah. Balik Malaysia, ibadah jadi kurang semula. Ni sama juga ni. Golongan terpesong berpegang Allah duduk atas arah. Ni pun sama ni. Dia berpegang seolah-olahnya Allah duduk Mekah. Sebab tu dia rajin wa amal duduk Mekah. Balik kampung malah wa amal. Ni salah juga ni. Dia pegang Allah duduk Mekah ni, dia kata. Tak ada orang pegang gitu. Dah tahu kenapa di Mekah rajin wa amal? Kerana pahala yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang kata macam Allah bertempat di Mekah. Dia kata tak ada orang pegang gitu. Mana apa ni? Orang ni orang masih lagi mensyirik ke Allah. Yang Allah tahu. Duduk Mekah wa amal kuat, balik kampung wa amal kurang. Ni masih lagi orang yang tidak mentauhidkan Allah, mensyirik ke Allah. Dia kata gitu. Ni karut. Orang pergi Mekah gitu belaka Orang Mekah gitu belaka. Sama je. Duduk Mekah dengan balik kampung rajin wa amal balik kampung ni. Tapi sama dak dengan wa amal Mekah? Tak lah. Tapi rajin juga wa amal nak banding dengan dahulu sebelum lagi Mekah. Tapi tak akan sama ke mana pun dengan wa amal ketika berada di Mekah Madinah. Kenapa? Kerana pahala tu lah. Bukan kata berpegang Allah duduk di Mekah. Jadi ikhlas peringkat menuntut pahala ni, kau dah tu je lah. Amal dia turun naik.
mengikut masa, mengikut tempat. Kalau semata-mata menuntut hampir pada Allah, tak kira masa, tak kira bulan, dan tak kira tempat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiada akan suatu yang lain daripadanya diberi pada contoh dunia, seperti puji manusia. Nak dapat kepujian di sisi manusia dan harta benda, dan dimuliakan dan lainnya mana daripada segala tujuan dunia. Tiada akan sesuatu yang lain seumpama contoh tadi. Tetapi kalaulah mengerjakan ibadah kerana sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, mengerjakan ibadah supaya dipuji oleh orang, mengerjakan ibadah kerana dapat harta, mengerjakan ibadah supaya dimuliakan, dan mengerjakan ibadah dengan segala tujuan dunia, itu dipanggil riya. Bicara dah sifat kecelaan terdahulu. Bicara riya, sifat kecelaan yang ke 8 dahulu dah. Sifat kecelaan yang sifat kecelaan terakhir, sifat kecelaan yang ke-10, riya. Jadi ikhlas lawan dia riya. Yang mana kalau contoh sahaja sifat kepujian, ikhlas. Contoh sifat kecelaan, riya. Ni dua ni, ikhlas, riya. Ikhlas, riya. Ada ni. Bicara sifat kepujian, contohnya ikhlas. Bicara sifat kecelaan, contohnya riya. Ni gulawang ni. Gulawang antara ikhlas dengan riya. Yang mana pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin duduk di aqabah yang ke-6. Aqabatul qawadih. Perkara-perkara yang mencederakan amal ibadah. Apa dia? Riya dan ujub. Ada kitab Minhajul Abidin. Aqabah yang ke-6. Aqabatul qawadih. Qawadih ni perkara yang mencederakan, membatalkan pahala amal ibadah. Didatangkan dua, panjang, riya dan ujub. Panjang bicara riya, panjang bicara ujub. Riya lawan dia ikhlas, sifat kepujian. Ujub lawan dia zikrul minnah, ingat akan kurniaan daripada Allah. Jadi ujub pun panjang bicara dalam kitab Minhajul Abidin, zikrul minnah pun panjang bicara dalam kitab Minhajul Abidin. Panjang daripada kitab Penuh Bagi Hati ni lagi. Sebab kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf syariah, hak pertengahan. Hak pertengahan. Penuh Bagi Hati ni tasawuf syariah yang muqaddimah, yang permulaan. Jadi bicara riya, bicara ikhlas, bicara ujub, dalam kitab Penuh Bagi Hati ni panjang dah. Tapi panjang lagi dalam kitab Minhajul Abidin. Apa yang dibicara dalam kitab Minhaj tu memang mana apa, detail molek. Detail molek. Ada ni. Sebab orang ni, orang yang ikhlas, orang ni ada orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Itu peringkat aulia. Dia panggil ikhlas peringkat arifin. Ikhlas peringkat arifin. Orang yang makrifah akan Allah, makrifah aulia. Ada orang yang riak semata-mata. Ada orang yang riak semata-mata. Itu habis cerita. Ada pula orang yang mukhallitun, yang bercampur. Yang bercampur ikhlas-ikhlas, tapi campur juga kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kerana Allah, tetapi dia ada campur dengan kerana yang lain. Itu dah bicara kitab Minhajul Abidin. Ikhlas peringkat arifin, ikhlas peringkat aulia. Itu ikhlas hak nombor 1. Hak paling rendah sekalinya orang yang riak semata-mata. Orang yang riak semata-mata. Yang pertengahannya orang yang mukhallitun,
Orang mukhallitun ni yang bercampur. Yang bercampur. Ikhlas kerana Allah. Tapi ada juga kerana nak puji orang, nak dapat harta benda, nak dimuliakan oleh orang. Dia campur gitu. Mukhallitun dia panggil bercampur. Bukan kata khalis bersih betul-betul dah. Dia bercampur. Dah ni. Ini ikhlas peringkat orang awam. Gitulah pada ni. Sebab tu kita ni berbeza. Wa amma ada orang, tak ada orang, tak sama dah wa ammanya. Kalau betul-betul ikhlas solid kerana Allah, ada orang, tak ada orang, sama je lah. Sebab semata-mata kerana Allah. Tapi kenapa? Kalau tak ada orang, itu je wa amma. Kalau kalau ada orang kok semangat wa amma. Contohlah kalau kita kata kok sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih contoh. Macam mana sembahyang tarawih pada masa PKP? Sembahyang tarawih di rumah pada masa PKP macam mana? Sama dengan sembahyang tarawih berjemaah di masjid. Walah dia berjemaah di rumah. Berjemaah juga di rumah. Berjemaah di rumah masa PKP dulu kan. Setahun 2 tahun juga kan. Masjid tutup kan. Macam mana tarawih? Berjemaah di rumah. Berjemaah dia kata. Lepas tu kalau berjemaah di masjid boleh buat berapa? 20. Berjemaah di rumah tak sampai 20 lah. Dia kata 8 je lah. Nampak tak? Nampak tak situ? Berbeza jadinya. Sepatutnya di rumah lagi semangat. Sebab apa? Sebab tak ada gangguan. Tak ada gangguan. Berjemaah dengan keluarga. Sampai time malam ni kita buat lapang sudahlah dulu. Nanti pagi esok pengawal sikit kita cukup 20. Kan senang kan? Boleh pakai. Bukan tiap-tiap malam kita gagah. Tak ada ni. Tapi buat jemaah tarawih di rumah berjemaah tak cukup 28 je. Ada yang langsung tak ada solat tarawih. Yang mana ketika di masjid tiap-tiap tahun dialah awal-awal mari berjemaah tarawih di masjid. Tak jemaah tarawih di masjid PKP langsung tak ada 1 rakaat pun tarawih. Ni. Pandai ni. Adakah dia tarawih kerana Allah? Kerana Allah lah. Tapi bercampur dengan ada orang. Tu. Ada ni. Dia hak bab mukhallitun tu lah. Hak nak kena mujahadah. Sebab kita orang awam. Dia pekerjaan ibadah ni, ketaatan ni luah lah. Orang mengajar, ibadah. Orang jadi imam, ibadah. Orang jadi bilal, ibadah. Orang yang menguruskan kematian, mandi, kapang, sembahyang ke bumi, itu ibadah wajib, fardu kifayah. Pandai ni. Orang yang menjadi pemimpin pemerintah, ibadah. Tapi kesemua tu disertakan dengan ada sagu hati, ada allowance, ada gaji. Macam mana hati? Macam mana hati? Ini timbul kadang-kadang mukhallitun, capu. Kerana Allah. Tapi jadi semangat kerana dunia. Itu orang awam. Ada ni. Hak bercampur itulah balik kepada pandangan ulama. Pandangan yang muktamad, pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Bercampur selagi banyak kerana Allah boleh dapat pahala sekodok. Kerana Allah 60%, kerana gaji allowance sagati 40%. Boleh pahala 60%, terbatal 40%. Gitu je lah. Itu pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali. Gitu. Jadi 2-3 pandangan pada masalah yang bercampur begitu. Sebab kita orang awam. Kerana Allah, pahala tak nampak. Akhirat syurga itu lagi tak nampak. Yang nampaknya kita dapat duit, dapat gaji, dapat allowance, dapat sagu hati, dapat pujian, dimuliakan oleh orang. Itu tak nampak. Orang banyak ilmu, orang banyak amal, orang puji. Orang banyak ilmu, orang banyak amal, dimuliakan. Hak tu hak dapat hak zahirnya. Hak ni tak ada salah pun. Tapi hak inilah yang akan memalingkan hati.
hak kerana Allah tu kepada pujian, kepada nak dapat kemuliaan. Oh, ni bicara hati masing-masing. Ini bicara hati masing-masing. Kita ingat semata-mata kerana duit gaji sahaja yang memalingkan hati. Pujian manusia tu lagi besar daripada harta. Ada ni? Pujian manusia lebih besar daripada wang ringgit laginya. Orang sanggup habis wang ringgit untuk dapat pujian manusia. Tengok. Mana besar sebenarnya? Wang ringgit dengan pujian manusia. Paling besar pujian manusia. Orang sanggup habis wang ringgit untuk dapat pujian manusia. Ini apa ni? Ujian atas dunia yang Allah uji. Orang yang berilmu, beramal, Allah akan uji dengan bagai-bagai ujian. Ilmu bertambah, amal bertambah, akhirnya dipuji oleh orang, dimuliakan oleh orang, diangkat oleh orang, dihormati oleh orang. Apa semua itu? Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk makam awam, itulah hak nak kena mujahadah. Sampai makam aulia, tidak ada yang di bahasa mereka, melainkan hanya ada Allah. Itu barulah orang yang sempurna agama, sempurna keikhlasan. Ikhlas peringkat aulia, ikhlas peringkat muhibbin, peringkat muwahhidin. Itu atas kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nak cerita itulah, ini cerita tangga kita ni. Ikhlas riya, ikhlas riya ni. Kerana Allah, tapi diuji dengan dunia. Pahala, syurga, perkara gaib, yang nyatanya adalah habuang yang ada atas dunia. Ni yang kita nak kena mujahadah. Amal batin yang nak kena mujahadah. Mengaji ilmu tauhid, berpegang, mudah je. Berpeganglah. Ayah apanya? Belajar molek umpat ain peko. Beramallah pada zuhir, mudah je nak jaga zuhir. Semayang, buat comel, ilmu ada, mudah je. Puasa nak buat comel, ilmu ada, mudah je. Baca Quran biar betul, ilmu ada, mudah je. Ni ilmu tasawuf. Tahu sifat kecelaan, tahu sifat kepujian. Ni nak mujahadah. Nak buang sifat kecelaan, nak hiasi dengan sifat kepujian. Hak ni hak payah yang nak kena mujahadah sampai ke mati. Ilmu tauhid fiqh tasawuf, kalau kata mudah-mudah lah, kalau kata payah sikit lah, lebih kurang je. Ilmu tauhid fiqh tasawuf lebih kurang je. Mudah payah lebih kurang. Tapi nak ceritanya ilmu tauhid ni berpegang cukup mudah. Ilmu fiqh kena buat amal, tapi zahir mudah lagi. Ni hak ilmu tasawuf, hak amal batin. Ilmu amal batin mujahadah sampai ke mati. Alhamdulillah. Yang mana terkadang menghiat comel hak zahir saja, tapi hak hatinya dibiarkan. Ini orang yang ada ciri nifak, ciri orang yang berpura-pura, orang yang bersifat dengan sifat riak, yang dipanggil syirik kecil dahulu pada bicara sifat riak. Jadi ikhlas gulawang dia adalah riak. Ikhlas buat amal kerana Allah, riak buat amal ibadah kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawasanya ikhlas itu satu kelakuan hati, satu sifat hati yang dipuji oleh Allah, dan tiada diterima akan amal ibadah, tiada diterima oleh Allah melainkan dengan dia dengan ikhlas. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ni ayat ni hak kita maklum sangat-sangat. Ayat yang kita maklum sangat-sangat. Surah bawah tu dah, surah Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Beribadah ada semata-mata ikhlas
kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti ni tu dah tempat berhenti tu. Walaupun dalam bahawasanya atas daripada belakang lagi tu, tapi bolehlah. Sebab ialah minggu depan raya pula dah. Puasa. Minggu depan puasa. Jadi kelas di masjid Ladang ni Zuhur hari Selasa dengan Khamis lah. Itu sambungan bicara kitab Bahjah Mardiyah, bicara bab Mafiq Masbuk. Bahjah Mardiyah tahun lepas tak habis lagi, tahun lepas sambung tahun lepas. Disambung pula tahun ni berkaitan dengan Mafiq Masbuk Zuhur lah. Zuhur hari Selasa dan juga hari Khamis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma atdamin wa fahmna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.